Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tengok bab 11 ya. Bab 11 iaitu keimunan manusia. Bagaimanakah badan kita melawan jangkitan bakteria dan virus? Okey. Tahukah anda apakah 3 barisan pertahanan badan manusia? Bagaimanakah antibodi bertindak terhadap antigen? Dan apakah jenis-jenis keimunan manusia? Okey, yang ni yang kita akan belajar dalam bab 11 ya. Okey, kita tengok. Okey, kita nak belajar yang pertama iaitu 11.1. Pertahanan badan. Iaitu kita akan mendefinisikan keimunan, antigen, antibodi, dan kita akan melihat memerihalkan 3 barisan pertahanan badan manusia, iaitu barisan pertahanan pertama, kedua dan ketiga. Okey, kita tengok yang pertama ya. Okey, 11.1 pertahanan badan. Okey. Anda tentu masih ingat tentang sistem pertahanan badan yang telah dipelajari tingkatan 2. Sistem pertahanan badan bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Okey, di sini ada di-highlightkan tentang istilah patogen. Apa dia patogen? Okey, kita highlightkan. Apa dia patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Itu sebenarnya istilah untuk patogen. Sebarang mikroorganisma yang boleh menyebabkan kita sakit. Contoh patogen termasuklah contohnya bakteria, virus dan parasit. Patogen hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya berjaya menjangkiti sel badan. Kalau dia berjaya menjangkiti sel badan, barulah dia boleh menyebabkan kita sakit. Okey, itu tentang patogen. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut antigen. Apa pula maksud antigen? Antigen ini ialah sebarang benda asing. Sebarang benda asing. Maksudnya bukan komponen badan kita sendiri. Okey, sebarang benda asing yang masuk badan dan seterusnya dia akan merangsang badan melakukan gerak balas keimunan. Maksudnya bila benda asing tu masuk dalam badan kita akan cuba nak lawan kemasukan benda asing itu. Jadi bahan itu adalah namanya antigen. Antigen ni mungkin boleh jadi bakteria, mungkin boleh jadi virus, mungkin boleh jadi habuk dan debu ataupun macam-macam lagi lah. Sebarang benda asing yang masuk ke dalam badan, dan bila dia masuk, dia akan merangsang badan bertindak balas terhadap benda tu. Badan akan lawan benda tu. Badan kita akan ingat benda tu sebagai benda jahat. Okey. Seterusnya kita tengok. Antigen, dia akan merangsang sel limfosit. Sel limfosit ni adalah sejenis sel darah putih. Sel darah putih kan dia ada macam-macam jenis kan? Dia akan merangsang sel limfosit, iaitu salah satu daripada sel darah putih, untuk menghasilkan antibodi. Maksudnya dalam banyak-banyak sel darah putih ni, sel darah putih yang boleh menghasilkan antibodi adalah limfosit. Okay, antibodi ni akan masuk ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. So, apa dia antibodi? Apa dia istilah untuk antibodi? Antibodi ialah protein. Antibodi itu sejenis protein yang ada pada permukaan limfosit. Dia adalah sejenis protein yang ada pada permukaan limfosit. Atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Itu ada atau.
Dia mungkin protein yang ada pada permukaan limfosit dan dia mungkin juga protein yang dibebaskan oleh limfosit masuk ke dalam plasma darah. Itu cecair darah. Okey. Interaksi antara antibody dan antigen yang menyebabkan antigen dapat dimusnahkan, kita panggil gerak balas keimunan. So, kalau orang tanya apa dia gerak balas keimunan, gerak balas di antara antigen dan antibody yang menyebabkan antigen tadi dimusnahkan. Siapa yang musnahkan antigen? Antibody. Okay, seterusnya kita tengok keimunan. Apa maksud keimunan? Ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Keimunan tu adalah kebolehan badan untuk nak lawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen tadi. Okey, atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik. Dia serangan spesifik. Maksudnya dia spesifik. Tindak balas itu spesifik terhadap patogen tersebut. Apabila badan kita telah berjaya menentang jangkitan suatu penyakit, bila badan kita dah berjaya, kita dikatakan telah imun terhadap penyakit tersebut. Maksudnya kita imun tu maksudnya kita kebal terhadap penyakit tersebut. Kita dah ada kekebalan terhadap penyakit tersebut. Terdapat 3 barisan pertahanan yang melawan penyakit dalam badan kita. Itu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan yang kedua dan barisan pertahanan badan yang ketiga. Okay. Untuk yang ini kita lebih kepada istilah-istilah penting yang perlu awak faham. Jadi untuk itu saya nak awak buat macam ni. Saya dah bagi dah tapak kat sini. Jadi saya nak awak masukkan balik. Okey, patogen. Apakah definisi patogen? Apakah contoh-contoh patogen? Tadi kita dah bincang. Antigen. Apakah definisi antigen? Apakah kesan antigen pada badan? Contohnya kesan antigen. Apa dia antigen? Antigen adalah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. So, apa dia kesan antigen? Antigen merangsang sel limfosit menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antibodi tersebut. Masukkan kat sini. Antibodi, apa dia definisi antibodi? Gerak balas keimunan, apakah maksud definisi gerak balas keimunan? Dan keimunan sendiri, apakah definisinya? Dan 3 barisan pertahanan badan, apakah jenis-jenisnya? Ada 3 jenis kan? 3 jenis kan? Barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan yang kedua dan barisan pertahanan yang ketiga. Jadi awak masukkan dalam nota ini. Okey?